amalan seorang yang hidup kepada si mati terbagi kepada beberapa jenis. Antaranya nombor satu, doa. Doa, dia mendoakan si mati sampai tak sampai. Yang kedua, ibadat badaniah. Ibadat yang dikerjakan oleh anggota badan, tubuh badan. Sembahyang, puasa, zikir, dia baca Quran, lalu dia sedekah dan pahala dia untuk orang mati. Sampai tak sampai. Yang ketiga ialah amalan yang daripada kasab. Kasab orang hidup, usaha. Hasil usaha orang yang hidup, lalu dia niatkan untuk si mati. Contoh, dia race motor. Muhammad. Dia race motor, dia rempit member dia menang. Dia menghadiahkan kemenangan ni pada si mati. Sampai tak? Contoh, pahala kemenangan kalau ada lah. Ini contoh. Jadi sampai kata sampai pada si mati. Jadi ini contoh kan. Jadi apa kata para ulama? Yang pertama doa. Para ulama bersepakat orang yang hidup mendapat rezeki dari Allah untuk menghadiahkan doa kepada si mati dan pahalanya sampai. Doa itu sampai. Para ulama sebagaimana disebut oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu. Fiqhul Islam wa Adilatuhu menyebutkan bahawa pahala orang yang hidup seperti doa sampai kepada si mati. Maknanya kita mendoakan si mati daripada umat Islam ini sampai. Kalau tidak, kita tak disunahkan berdoa Allahumma filil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Kalau tidak, kita tak disuruh mendoakan orang yang dah mati kalau tak sampai. Jadi para ulama bersepakat, jumhur, ijma' para ulama hampir kata ijma', mereka bersepakat sampai doa kepada si mati daripada umat Islam sampai. Maka sebab itu kita pergi ke kubur, kita mendoakan penghuni kubur sampai pahala, sampai doa tersebut. Tidak atau tidak? Jadi para ulama menyebutkan amalan kita kepada si mati itu sampai tak sampai. Sebelum bincang sampai tak sampai, nak kena bagi tahu amalan seseorang yang hidup ada terbagi kepada tiga jenis. Satu doa, satu ibadat badaniah, ibadat dari badan. Yang ketiga kasab, usaha, hasil usaha dia. Jelas? Kita sebut sini. Jadi bila orang tanya amalan seseorang yang hidup sampai tak kepada si mati, kepada orang yang mati, dia tak boleh pukul rata, dia kena detail amalan apa. Amalan apa yang nak kata sampai tak sampai tu. Nombor satu doa. Nombor dua ibadat. Ibadat apa? Badaniyah. Ibadat badan. Nombor tiga kasab. Kasab ataupun usaha. Usaha dia yang tak melibatkan ibadat badan. Usaha yang tidak melibatkan ibadat badannya, ibadat jasad, fizikal. Satu doa. Doa ulama sepakat kata sampai. Nombor dua ibadat badaniah. Dia pergi sembahyang, dia niatkan pahala sembahyang dekat si mati. Dia baca Quran, dia niatkan pahala Quran sampai pada si mati. Yang ni sampai tak sampai? Nombor dua ulama berbeza pendapat. Nombor dua ulama berbeza pendapat. Ada yang kata sampai, ada yang kata tak sampai. Faham tak? Nombor tiga kasab. Usaha seseorang yang dia buat, dia bangunkan masjid, dia niatkan masjid ni untuk nenek moyang dia. Faham tak? Dia ada duit, dia upah orang untuk pergi buat haji. Upah orang untuk pergi buat haji. Dia tak pergi buat, dia tak buat. Dia upah orang untuk buat haji supaya haji yang dibuat tu untuk nenek moyang dia. Faham tak? Jelas tak? Ataupun dia beli tanah, dia wakafkan, dia niat untuk mak bapak dia yang sudah mati. Adakah kasab, amalan usaha ni sampai kepada si mati? Ini pun ulama berbeza pendapat. Jelas tak? Okey. Sekarang kita bincang nombor dua. Adakah sampai amalan orang yang hidup kepada si mati kalau amalan itu berupa amalan badaniah, ibadat badaniah? Pendapat yang pertama tak sampai, iaitu pendapat golongan ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan amalan seseorang yang hidup, puasa orang hidup, bacaan Quran orang hidup, disedekahkan kepada si mati, tak sampai. Dia kata tak sampai. Jelas tak ni? Dia kata
baca Quran untuk orang yang hidup, baca Quran orang yang hidup kepada si mati tak sampai. Puasa orang yang hidup, sedekah kepada si mati tak sampai. Sebab ibadat badaniah ni adalah merupakan hanya dapat dilakukan oleh orang yang hidup untuk dirinya sendiri, bukan untuk diderma-derma kepada orang lain. Hujah mereka ayat Al-Quran surah An-Najm ayat 39, wa anna laysa lil insani illa ma sa'a. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah bagi seorang insan itu mendapat melainkan apa yang dia usahakan. Surah An-Najm ayat 39. Yang mana para ulama berdalilkan kepada ayat surah An-Najm. An-Najm ayat 39 ini bahawa seseorang yang berbuat amalan-amalan soleh, amalan itu untuk diri dia, bukan boleh pergi sedekah ke orang lain. Karena Allah sebut wa anna laysa lil insan, dan tidaklah ada bagi seorang manusia itu illa ma sa'a, melainkan dia dapat apa yang dia usaha. Faham? Doa dapat tak? Doa sepakat dapat. Nombor 2, ibadat badaniah, ibadat badan, perbuatan badan orang tu sembahyang, puasa, zikir, baca Quran. Itu boleh tak sedekah kat si mati? Tak boleh. Pendapat yang pertama itu tak boleh. Hujah mereka ayat surah An-Najm ayat 39 dia berkata seseorang itu dia hanya sampai amalan yang dia buat sendiri saja. Bukan boleh nak pergi sedekah-sedekah kat orang. Sebab amalan yang dia buat pun pahala belum tentu dapat. Maka dia tak boleh nak sedekah benda yang dia tak tahu, bukan dia milik dia. Faham? Jadi itu satu. Maka sebab itu pendapat para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahawa beliau berpendapat orang yang mati tidak mendapat manfaat daripada bacaan Quran orang yang hidup. Imam Syafi'i dia kata orang yang hidup ni baca Quran untuk si mati tak dapat, tak sampai dah. Jelas? Okay, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata sampai. Pendapat yang kedua kata sampai. Siapa yang kata sampai ni? Pendapat yang kedua kata sampai, pendapat daripada fuqaha Hanafi. Fuqaha Hanafi dan fuqaha daripada mazhab Hanbali mengatakan sampai bahawa orang yang membacakan Al-Quran lalu dihadiahkan pahalanya kepada si mati, pahalanya sampai. Mazhab Hanbali kata sampai, mazhab Hanafi kata sampai juga. Hujah mereka adalah hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW yang mana Nabi pernah melakukan solat dengan para sahabat. Nabi dengan para sahabat lepas solat. Bila lepas solat, Nabi dah selesai solat, para sahabat pun dah selesai solat. Tiba-tiba datang seorang lelaki masuk masjid, dia baru nak sembahyang. Dia sembahyang seorang-seorang. Lalu Nabi kata, tidakkah salah seorang dari kalangan kamu nak bersedekah kepada saudara kamu ni? Ni kan ada orang masuk masjid kan. Kami yang nak solat ni, apa tak teringin kan nak sedekah ke dia? Maksudnya pergi solat jemaah dengan dia supaya dia dapat pahala jemaah. Faham? Walaupun kamu dah solat, apa salahnya kamu solat sekali lagi supaya dapat pahala untuk saudara kamu ni? Maknanya konsep menghadiahkan pahala kepada saudara kita wujud. Dia berkata, so maknanya orang yang mati walaupun dia dah mati, tapi kita boleh sembahyang, puasa, niat, zakat, apa semua, kita niatkan kepada dia, orang yang sudah mati, pahalanya sampai. Ini pendapat fuqaha dari mazhab Hanafi dan Hanbali. Jelas? Dan hujah mereka yang seterusnya hadis seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, ayahku telah tua. Ayahku telah tua dan dia sakit tak mampu nak buat haji. Adakah aku boleh mengerjakan haji untuk dia? Nabi kata, kalau bapak kamu ada hutang, kamu wajib tak bayar hutang bapak kamu? Anak tu kata, sudah tentu. Maka jawab Nabi SAW, maka hutang Allah lebih berhak dipenuhi. Hadis riwayat Ahmad. Jelas tak? Maka daripada hadis Nabi kata, kalau bapak kamu ada hutang, kamu wajib bayar. Maka hutang dengan Allah pun kamu boleh bayar lah. Kamu boleh melakukan haji bagi pihak bapak kamu yang tak mampu nak buat haji. Jadi ada ulama mengkiaskan hadis ini untuk orang yang dah mati, kita pun pergi buat sembahyang hajat untuk dia, ataupun baca Quran untuk dia, ataupun pergi buat ibadat untuk dia, pahala sampai. Ada sebagian pendapat kata sampai. Jelas tak? Ada yang kata sampai.
Baik. Maka para ulama berbeza pendapat. Ibadat badaniah ni sampai ke tak sampai? Satu kata tak sampai, satu lagi kata sampai. Faham tak? Masing-masing ada hujah. Jadi pegangan kita dalam masalah ini, ustaz tidak mau memaksa anak-anak murid ustaz, sahabat-sahabat untuk memegang apa yang ustaz percaya. Sebaliknya, ustaz memberikan anak-anak peluang untuk mempelajari lebih mendalam perkara ini bila anak-anak sudah sampai waktu yang dewasa atau anak-anak berpeluang melanjutkan pengajian. Cari sendiri maklumat tentang isu ini dan pilih sendiri pendapat yang anak-anak ingin pegang. Faham tak? Jadi ustaz tak paksa. Ustaz kata kedua-duanya ada pendapat. Pendapat yang kata sampai, mereka bagi hujah mereka. Pendapat yang kata tak sampai pun ada hujah mereka. Jelas tak? Tapi kalau tanya ustaz lebih pegang pendapat yang tak sampai. Ibadat badaniah ni, dia hanya apa yang kita usahakan saja. Doa sampai tak? Doa sampai. Ibadat badaniah, badan seseorang dia buat ibadat, dia kerjakan dari titik peluh dia pergi sembahyang, dia tunggu balik sembahyang sunat, baca Quran, zikir, yang tu tak sampai. Yang tu untuk diri dia saja, bukan nak boleh derma-derma ke orang. Faham? Itu pegangan ustaz. Ustaz pegang dengan hujah yang dibawa oleh Imam Syafi'i dan sebagainya, yang mana mazhab Syafi'i dia kata tak sampai. Di mazhab Hanbali, mazhab Hanafi kata sampai. Faham tak? Jelas tak? Manakala isu yang ketiga, kasab, hasil usaha seseorang. Hasil usaha seseorang adakah sampai? Hasil usaha seseorang adakah sampai? Contoh, kita pergi wakafkan tanah, niat pada mak bapak kita yang sudah mati, kita hadiahkan kereta yang dipakai oleh mak bapak kita yang dah jadi milik kita, kita pergi hadiahkan dekat anak yatim ataupun sekolah agama untuk dipakai, dan niatkan pahala tu, wakaf tu sampai pada mak ayah kita. Adakah sampai? Ni nombor 3 ni, kasab usaha seseorang. Pun terbagi kepada dua pendapat. Ada yang kata sampai, ada yang kata tak sampai, ada yang kata bersyarat. Pendapat pertama kata tak sampai. Dia kata tak sampai sebab itu bukannya sedekah dari si mati. Dia pun lanjutan daripada pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah golongan yang kata ibadat yang dibuat oleh badan tak sampai itu, mereka juga sepakat mengatakan hasil usaha orang yang hidup terhadap si mati pahalanya tak sampai. Sebab si mati bukan dia yang buat pilihan untuk sedekahkan benda barang-barang harta ni semua. Masa dia hidup bukan main kedekut. Bila dia mati, anak dia pakai sedekah harta benda dia dengan niat kononnya supaya dia dapat pahala. Maka dia tak dapat pahala tu sebab bukan dia yang buat keputusan nak sedekah. Faham tak? Dan so pendapat pertama kata tak sampai, macam yang tadi lah, yang ibadat badaniah ni. Pendapat yang kedua kata sampai. Sebab nak tak nak itu memang harta dia. Walaupun masa dia hidup dia tak sedekah, tapi lepas dia mati kita sedekahkan, kita niat untuk dia, pahala tu sampai. Jelas tak? Yang ketiga, pertengahan. Dia kata kalau si mati tak wasiat, tak sampai. Kalau si mati memberi wasiat ataupun dia mengajar untuk mensedekahkan atau dia mendidik anak-anak dia supaya mensedekahkan harta lepas dia mati, maka dia sampai. Sebab ada juga sedikit ajaran dia, usaha dia yang memang dia nak harta dia disedekahkan atau dia nak kebaikan itu dilaksanakan, cuma dia tak mampu. Bila dia mati, anak-anak dia melaksanakan sesuatu kebaikan dan dihadiahkan pahala kepada dia sampai sebab dia ada bahagian dalam usaha kebaikan tersebut. Faham tak? Faham tak ni?